Tam wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله. 1,000 syukur dan tak boleh kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberi oleh Allah. Tak habis-habis kita syukur. Satu kali diberi peluang untuk kita mengaji agama, untuk kita mendengar perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, maka tu pun tak boleh kita nak bayar dan tak boleh kita nak syukur kepada nikmat itu. Maka alhamdulillah pada malam ni satu kali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita sehingga kita dapat mengaji dan dengar bersama berkaitan dengan hukum-hukum ajaran dalam Islam, khususnya perkara yang berkait dengan diri kita yang dikatakan fardu ain di atas diri kita masing-masing, iaitulah berkenaan dengan cara semaya. Maka alhamdulillah masih lagi kita dok bicara masalah syarat semaya. Syarat sembahyang yang telah kita maklum ada 9. 1, 2, 3 musannaf sudah sebut. Dan semalam pun sudah sampai dah kepada syarat yang ke-8. Dan masih lagi tinggal satu syarat lagi yang tidak sebut lagi, pada muka lagi akan datang, muka 18. Tapi berhubung kait dengan hak lepas sikit tu dah. Semalam tu musannaf kita mengatakan apa pada muka apa 17. Pada muka surat 17, cuba kita tengok sambungnya daripada syarat yang ke-8. Musannaf kita kata dulu semalam, ingat tak? Ke-8 tiada melebihkan rukun fa'li. Dia kata dah. Itu kita kira dah tu. Iaitulah rukun yang jenis perbuatan. Itu kita hurai dah dulu semalam dah. Maka tiada melebih dengan sengaja. Kalau ia sujud 3 kali, yakni dengan sengaja lah. Atau rokok 2 kali, masalah. Seperti ia sujud di atas umpama benda yang tajam, maka diangkat dahinya, yakni dengan sengaja. Kemudian sujud pula, maka dinamakan tambah rukun fa'li dan batal sembahyangnya. Itu masalah semalam. Pada malam ni ada juga perkara tu masuk dalam yang ke-8 juga. Mana? Dan wajib lah ni. Wajib atas tiap-tiap yang sembahyang tu lah. Dan wajib atas kita orang yang juru semaya ni, wajib tinggal
Jangan kerja. Jangan buat. Tu maknanya. Wajib kita tinggal, jangan kita buat perbuatan yang bukan jenis sembahyang. Kita kena tinggal perbuatan. Jangan buat perbuatan. Perbuatan mana? Perbuatan yang bukan jenis sembahyang. Sini. Masalah kita tulis dulu yang bukan jenis sembahyang, yakni perbuatan yang bukan daripada jenis perbuatan dalam sembahyang. Bukan perbuatan daripada jenis perbuatan dalam sembahyang. Macam mana perbuatan dalam sembahyang? Kita kata angkat tangan, kita nak rokok, Allahu Akbar. Rokok tu orang panggil perbuatan dalam sembahyang. Jenis cara sembahyang. Jenis sembahyang. Tu kita kata. Apa lagi? Sujud. Kita dah mengaji dah semalam kan? Sujud ni perbuatan yang bila kita tengok, orang ni dah sembahyang. Tu. Dia ambil tangan letak ni. Oh, orang ni dah sembahyang. Itu dikatakan perbuatan yang jenis perbuatan dalam sembahyang. Tiba-tiba dia ni pergi kerja perkara yang bila tengok rusak aturan sembahyang. Bila tengok bukan sembahyang tu. Bila tengok dia buat lagu tu, perbuatan macam tu bukan perbuatan orang sembahyang tu. Tu. Kalau pergi kerja, batas sembahyang. Cuba tengok dulu. Wajib tinggal perbuatan. Tapi sebelum daripada kita nak baca tu, kena tulis sekali lagi. Perbuatan, yakni. Tu hurai situ. Yakni, perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak pada uruf. Pada uruf. Perbuatan yang banyak pada uruf. Jaga situ. Perbuatan yang banyak pada uruf. Kerana apa kita kata gitu? Kerana dalil yang lagi akan datang disebut oleh musannaf sendiri. Tu. Banyak mana dikatakan banyak? Jawabnya 3 berturut-turut. Bila perbuatan tu dilakukan 3 kali berturut-turut, dinamakan banyak pada uruf. Lebih pada tu lagi, sangat lagi 4, 5, 6-nya. Faham daripada di situ, kalau 2 atau 1 perbuatan tu, perbuatan yang kalau kita kerja berturut-turut, maka tak dinamakan banyak pada uruf. Cuba tengok dah. Cuba tengok. Kalau itu wajib kita tinggal. Jangan kita kerja perbuatan macam tu. Perbuatan tu bukan perbuatan dalam nazam, dalam aturan bentuk kesmaya. Tiba-tiba kita pergi kerja. Banyak. Apa makna banyak? 3 kali. Berturut-turut. Nanti dia nak royak. Musanya nak royak. Seperti kata dia, pukul 3 kali. Pukul 3 kali tapa. Ikutlah tapa apa pun. Tapa nyamuk ke masalah. Nyamuk 3 ekor. Duk makan, duk isap darah kita. Kita pun selalulah pukul 3 kali. Maksud 3 kali yakni 3 kali berturut-turut lah. Tulis situ. 3 kali yakni 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. 3 kali berjujuk. Derek. Tak. Gitu. Tak. Kita takut ya lari. Ya moga ya 3 ekor nyamuk ni masalah dah. Ni seekor, di sini seekor, ni seekor. Kita nampak. Aduh. Kalau kita pukul hot ni, 2 ni akan lari. Kita pun bergeram. Molek. 2, 3 ekor nyamuk ni. Pakai apa? 3 kali berturut. Pak. Tu batan semaya. Dinamakan banyak perbuatan kita tu. Banyak dah tu. Urukia kata banyak tu seperti pukul 3 kali, yakni 3 kali berturut-turut. Sambung hak ni. Hak kita tulis tak ni berturut-turut, yakni ini
Ini bagi orang yang lain daripada orang sembahyang dalam keadaan bersangatan takut. Seperti dalam perang. Masalah. Seperti dalam perang. Kita kata dalam perang tu memanglah kalau pedai ke apa saja dia mesti kena bergerak. Tu ya ada satu pula orang panggil sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf. Bersangat takut seteru. Ya ada tu cara dia. Kadang-kadang sampai kepada bergelomok dah, seteru masuk dah, serai dah dengan kita pun terpaksa je kena tahan. Berdeh kita pun tembak, dia pun tembak, kita pun kita guna pedai, dia pun pedai, masalah masing-masing pukul pergi mari. Dalam keadaan tu wajib semaya juga. Wajib semaya, tak boleh tinggal semaya. Siapa mati tu semaya. Tu tak boleh kita tinggal. Maka dalam peperangan pun ada semaya. Maka bagi mereka tu tak apalah gerak pergi 3 kali, 4, 5 kali pun diberi maaf. Hak tu tak ada masalah. Syarat tak ada terkena dah. Lama kena mari duduk dia. Berdeh demo. Lalu itulah ya ada semaya dengan cara khusus dalam peperangan. Maka di sini musannaf kata 3 kali ni, kita kata 3 kali berturut-turut lah. Pak. Oh, banyak kali lagi nanti nak kira. Tak apa dia. Pak oleh kenyamuk apa sangat ya. Kalau kita terpukul ataupun pukul orang lalu kita pak. Tu. Pukul ni masuk dalam kerja jenis maya tak ni? Bukan perbuatan dalam jenis maya. Tiba-tiba kita pergi kerja 3 kali berturut-turut maka batal. 1. Atau kata dia, atau 3 langkah. 3 langkah kaki. Kita jatuh kaki, langkah kaki itu 3 langkah. 3 mana? Yang berturut-turut. Sebenarnya yang berturut-turut ni kalau kita nak buat sifat kepada 3 kali pun tak apa. Cuma kita takdir asing-asing nak winapak. Nak winapak mudah. Seperti pukul 3 kali berturut-turut atau 3 langkah. 3 langkah mana? Yang berturut-turut. Tengok jujuk gitu. Tak. Jalan. Maka 3 kali berturut-turut ni emonya kok kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Atas, bawah tak boleh atas. Dia nak pergi ke mana? Depan ke, belakang ke, kanan ke, kiri ke. Kalau 3 langkah berturut-turut, maka batal sembahyang kita. 3 langkah berturut-turut. Faham di sini. Faham kata kalau 2 langkah, tak batal. Kalau 2 langkah tak batal. Seperti juga kalau pukul 2 kali tak batal. Tak batal lagi. Nyamuk 2 ekor. Kita kata tak batal lagi. Berturut-turut kita tak batal lagi. Tak batal lagi tu. Qadah tu. Qadah tu tak batal lagi. Kalau 3 berturut-turut maka batal semaya. Seperti juga langkah 3 kali langkah. Misalnya contoh, kita buat contoh kita tengok. 3 kali langkah ni macam mana? Kita kata misalnya masalah depan. Masalah kata kalau kita kata sah depan. Kita kata begini. Kita kata begini. Maka bila kita duduk semaya dalam sah, tak ada orang tepi. Kita langkah saja kita kata. Misalnya ni dah. Kira langkah ni kira macam mana? Kira langkah tu kira lagu mana? Jawabnya 1 kali langkah tu bilang 1. 1 kali langkah bilang 1. Lepas tu bila pergi pula 2. Misalnya kita duduk di sah. Ni bagi lelaki lah kalau semaya dalam sah. Lepas tu kita duduk sah yang kedua. Kita duduk daripada sah yang kedua. Tiba-tiba orang depan kita tu dia ada hadas masalah ketuk ke lagu mana ke, dia terpaksa keluar daripada saf depan dia tu. Maka bila dia keluar daripada saf, maka sah depan tu luar lah. Luar sah.
Ketika itu disuruhkan kita orang sah di belakang ni naik memenuhkan sah itu. Naik penuhkan sah itu. Tu. Kalau tak ada sah depan dah, tak ada sah belakang dah, orang tepi itu masukkan rapat sah. Tetapi kalau kita kata kita ada sah belakang, kita kena naik gi penuhkan sah depan orang hak luar saat itu. Maka cara naik tu kena jaga juga. Cara naik kita kena jaga. Naik lagu mana? Ni, kadang-kadang orang tu naik, dia asal kepada nak naik semata. Dia buat lagu mana sah depan? Pop, pop, pop. Tu. Lelakah gitu, batas maya kalau 3 berturut-turut lagu tu. Ni. 1. Ni tengok orang. 1. Ni kira 1 dah ni. Ni kira 1 dah. Lepas tu gi pula 2. Gi pula. 3. Maka bila bergerak selangkah pergi, dibilang 1. Bila kaki kiri gi pula, bilang 2. Tu masalah langkahan kaki. Bilang 2 tu. Bilang 2. Maka cara kita nak naik lagu mana? Kita buat lagu ni, cara kita naik. Kita naik gi sejangkah dulu. 1, 2. Lepas tu kita berhenti. Bila kita berhenti, maka dinamakan kita tu tidak berturut-turut. Moga 2 saja ni. 2 aja. Bukan 3 berturut-turut lagi. 2 saja. Maka berhenti dulu. Bila berhenti, naik pula selagu lagi. 2. Lepas tu berhenti pula. Sekejap. Duk tenang pula. Winama kata, kita tu tidak berturut-turut. Winama kata kita tu tak berturut-turut. Tu jaga molek tu. Jaga molek. Tu. Jaga tu dah. Caranya, kita naik lagi. 1, 2. Duk tidur. Siapa satu lagi. Jangan duk ingat kata, takut tak penuh. Walaupun 4 kali, 5 kali pun, kalau kita duk leka ada air tu tak apa. Kita kata naik sikit je. 1, 2. Jauh lagi sah depan tu. 1, 2. Jauh lagi. 1, 2. Tu ada lagi. Walaupun 4 kali pun tak apa. 4 kali bergerak pergi pun tak apa. Tapi yang pentingnya kena jaga tu. Jaga. Jangan berturut-turut. 1, 2. Kata. Tu dia. Lepas tu orang belakang pada kita pun naik mari dek tempat kita pula. Kita naik dek tempat orang tu. Orang belakang kita pun naik dek tempat kita. Naik dek tempat kita pula. Tu jaga molek. Jangan berturut-turut. Kalau berturut tup. Nak penuh. Maka batas maya. Batas maya sebab berturut-turut tu. Tu jaga tu dah. Itu cara melangkah. Cara kita langkah untuk mendepati tempat. Begitulah kalau kita kata tak nak naik, kita langkah biasa 2 kali. Jangan sampai ke 3 kali berturut-turut. Tu dia. Lepas tu, dia kata, apa kalau kita pergi setengah sah? Kita jalan lagi sampai sah tengah. Ketika kita di tengah bagi sah tu, tak sampai lagi kepada sah yang kita nak duduk depan tu. Duduk tengah baru. Tiba-tiba tu email rokok. Apa kita nak buat? Maka rokok. Rokok di tengah sah tu. Kalau kita tak sempat nak masuk penuh, maka rokok kita di tengah sah tu. Rokok gitu situ. Tak ada apa. Tu. Ataupun kita kisapah habis, lepas tu kita rokok. Tak ada masalah. Tu jaga molek tu cara dia. Ni kadang-kadang ingat nak penuh, dia mau kata boleh naik penuh, naik semua tu. Pop. Tu maka 3 langkah berturut-turut batas maya. Kena jaga nazam juga. Tu. Tak apalah tu dalam mazhab kita Syafi'i itu dia berkhilaf pula masalahnya. Kalau kita naik pergi lagu ni. Ni kaki kita. 1, ni kaki kanan. Kup. 1. Lepas tu bila kaki kita pergi betul semula. Maknanya kaki kiri kita naik pergi betul dengan kaki kanan kita mula-mula tu. Apa maksud? Bila kaki kita duduk begini dah.
Lepas tu naik lagi. Pop. Tu satu kali. Lepas tu masalahnya bila kaki kiri kita pergi betul sini, dibilang satu ke dibilang dua. Tu khilaf pula. Khilaf ulama. Tu dalam pendapat ulama kita Syafi'i tu ada ibarat macam-macam. Ada juga ulama kata kira dua situ. Kira dua. Kalau setengah ulama kata kira ya kalau duduk lagu ni. Kira satu ya gitu. Hak jenis kita kata kira semua tu apabila kaki kiri tu tak betul. Macam mana? Kita pergi lagu ning, lepas tu kaki kita pergi satu lagi ke depan. Tu dinamakan dua. Dinamakan dua. Tu dia. Lepas tu masalah kita ketika kita langkah-langkah tu, biasa kita baca Fatihah, baca Fatihah pun baca biasa iyyaka na'budu. Kerana ketika tu tak ada masalah. Fatihah tu kena baca lagi. Baca seperti biasa tu lah. Cuma masalah bergerak ni suku pula. Bukan kata bila kita langkah naik tu kena berhenti dulu, jangan baca apa lagi. Tak, baca iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baca lagi macam biasa tu lah. Kerana ketika tu kita masih dalam sembahyang. Cuma bergerak kita tu diberi disuruh. Bergerak kita tu disuruh. Habis itu, tapi tu kena jagalah, jaga. Setengah orang lompat lah lebub. Apa tu lompat teruk lalu. Tu dia. Habis itu jaga tu dah. Kata dia rahimahullahu ta'ala, atau 3 langkah yang berturut-turut. Dia kata 3 langkah yang berturut-turut. Satu lagi. Atau lain. Apa makna? Atau ni atau kepada pukul 3 kali itulah. Atau lain, jadi lain daripada pukul atau langkah. Lain daripada pukul atau langkah. Lain daripada pukul. Apa lagi? Misalnya, contohnya. Contoh kita katakan apa? Atau lain daripada pukul dan langkah. Seperti kita kata, tulis itu. Jadi seperti memamoh. 3 kali berturut-turut. Mamoh 3 kali. Tu mulut kita. Tu 3 kali mulut mamoh. Tu krap. Tu krap. Ada gapo dalam mulut. Mulut tu ada ada gapo sajalah. Kita kata gapo singa orang misalnya dia dia makan apa dia tepung gula getah tu. Getah jenis main getah dalam mulut tu. Dia tu malah nak buang. Dalam mulut tu semaya dalam keadaan dek silai lah tu rasanya. Apa hukum selama dia tidak telankan perkara tu atau telankan alio yang bercampur dengan benda tu ke dalam tekak, dalam rongga, maka ketika tu boleh lagi sah. Cuma jaga sikitlah. Tu selama dia tak telan masuk dalam mulut saja tu tak ada masalah. Yang pentingnya suci. Suci perkara tu. Tiba-tiba dia tu boleh jaga dah setah. Moga dia semaya kan, dia tersipaikan getah dia dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah huduh sangat tu pun tak patut dah kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala tu. Tak patut dah tu. Tapi takdir masalah dia sipai. Maka dia pun mamoh mari. Tu nampak ya ambil mamoh. Moga lekat tabiat ni kan. Dia mamoh krap. Tu 3 kali memamoh suatu. Maka berturut-turutnya batas sembahyang. Garu sepatu juga. Garu pun tak boleh. Garu ni kalau 3 kali pakai batas sembahyang juga berturut-turut. Tu garu. Maksud garu di sini, garu jari serta dengan tapak lah lagu ni. Kita kata gata dah ni. Sini kita buat lagu ni. Tu. Tapi masalah garu ni kena kira. Garu tak serupa dengan lakah. Lakah ni kita kira gi tu baru sekali. Kita gi kaki kanan jangkau melangkahkan kaki kanan tu kira sekali dah. Bila kaki kiri gi 2. Tapi masalah garu ni dia bila gi mari sekali.
Sekali. Sekali. Tu. Kalau jawab lagu ni. Ataupun jawab goda ni. Tu. Tak jadi berturut-turut lagi. Lagu mana? Cuba tengok. Berapa dah? Mari, pergi, sekali. Lepas tu mari, tak siapa lagi. Sekali. Tu kalau berturut-turut lagu tu, tak panggil 3 kali lagi. Ni masalah kalau berserta dengan tapak lah. Berserta dengan tapak. Tak serupa. Tu lagi adapun kalau tak berserta dengan tapak tetap tapi bergerak ke jari saja, hak tu tak apa. Hak tu tak masalah, dimaafkan. Dimaaf. Nanti nak royak sekali lagi depan tu. Cara dia. Tengok orang yo garu belako, garu. Yo tak yo garu. Yo garu ni kalau tak banyak kali yo tak sedap. Yo rasa tak sudah. Maka dia pun garu supaya dengan dia tak semaya dah duk. Tu ataupun gata. Tu misalnya. Duk lagu tu batas semaya. Batas semaya. Habis itu hak tu masalah anggota yang besar. Adapun masalah gerak dan nanti lagi akan royak. Lagi akan royak tu dah. Habis itu satu. Tu. Mamo apa lagi menggaru serta tapak tangan. Tu hak tu kira kata batas maya kalau berturut-turut. Tu jaga tu. Atau satu langkah yang keji. Satu langkah je. Satu langkah. Tapi langkah yang keji. Yang huduh tengok. Syarak bila kata huduh membuat lagu tu. Lebih lagi dalam keadaan sembahyang. Tidak patut kita kerja. Tu. Buat lagu tu dinamakan keji. Satu langkah yang keji. Misalnya, seperti melompat. Yakni melompat sekali. Lompat pergi sekali. Tu. Lagu ni misalnya. Lompat ni, umumnya, lompat ke depan, hak tu sama telah lah. Tu. Ataupun lompat setepak. Duk lagu tu. Tu. Maka batas maya dengan dia. Walaupun sekali ya dapat bergerak dah. Tetapi satu kali tu dibilang keji, nampak huduh. Dengan sebab itulah syarak orang panggil mengkirakan batas sembahyang dengan dia. Itu satu langkah yang keji seperti melompat, dia kata. Maka batal sembahyang dengan dia. Batal semaya dengan dia. Dia mana? Dia yang tersebut tu lah. Batal semaya dengan dia, yakni dia yang tersebut daripada pukul 3 kali sampai akhir. Yang tersebut daripada pukul 3 kali sampai akhir. Tu jaga tu. Tak leh. Tak boleh lagu tu. Kita ni Allahu Akbar. Nak semaya ni kira tapi tak ada dah barangkali. Tapi takdir kata pergi berlaku, jagalah tu batas tu. Batas semaya. Ni orang panggil, orang tak mengaji tu jadi rugi semata dah. Labak orang tahu. Labak orang tahu. Tu. Masya Allah. Satu masalah tu. Allah Akbar. Besar dah. Besar. Habis itu dah. Satu langkah yang keji seperti melompat. Jadi melompat sekali. Sekali ya. Kalau 2, 3 sangat lagi. Sekali tu pun batas maya dah. Dengan sebab kerja itu keji sangat. Tu. Habis itu. Lepas tu Musannif kata. Dan dimaaf. Hak ni tak apa. Hak ni kena tahu juga. Dan dimaaf. Apa makna dimaaf? Yakni sembahyang. Sembahyang. Semaya kita sah. Dimaaf perbuatan ringan. Perbuatan yang ringan. Jadi perbuatan yang sedikit. Perbuatan yang sedikit.
perbuatan yang tidak keji pada syarak. Maknanya lagu tu lah, perbuatan yang tidak keji pada syarak. Perbuatan tu ringan ya. Kalau tengok tak nampak huduh. Tak nampak huduh. Tu orang panggil perbuatan yang ringan. Hak tu tak apa, nanti tengok. Kalau banyak sekalipun, dia kata, kalau banyak sekalipun, kalau banyak kali sekalipun, tak apa. Banyak kali pun tak apa. Kerana perbuatan tu ringi. Tak huduh. Tengok. Tu. Kalau banyak sekali pun. Apa sekalipun. Yakni tidak batal. Tak batal. Tak batal semaya. Tapi dalam keadaan tak batal tu pun makruh lah kita kerjanya. Makruh. Tak molek kita buat. Kalau tak berhajat gapo-gapo jangan dia buat. Makruh kita kerja. Contohnya, misalnya, seperti menggerak-gerak dan menggaru-garu dengan anak jarinya. Jari seseorang. Gerak dan menggaru-garu dengan anak jarinya. Jari seorang. Gerak jari. Tapi dengan tiada bergerak tapak tangan. Dia kata menggerak atau menggaru tu dengan tiada bergerak tapak tangan. Ni sabit tu lah. Ni cara dia. Kalau kita gatal sangat. Kita gatal. Ni. Gatal sini. Nak garu lagu ni. Takut batal. Nak batal. Buat lagu mana? Cara dia kita ambil tapak tangan. Kita letak. Pergi sekali dulu mula-mula. Pergi sekali dulu. Tu ambil tangan kita tok situ. Bila tok tu bilang tangan kita pergi sekali ya. Tak apa lagi. Tak apa. Hak tu tak batal. Kerana pergi sekali. Lepas pada tok dah. Kita tok dah. Kita agak kata tempat gatal kita duduk mana? Duduk sini. Duduk sini misalnya. Lepas tu kita ambil tangan tok. Agak-agak jari tu betul dengan tempat gatal tu. Maka tapak kaki kita rapat. Lekat dengan tubuh. Rapat lekat dengan tubuh. Lepas tu kita ambil jari kita je gerak untuk nak garu. Kita gini. Maka kalau bentuk rupa ni, banyak kali pun tak apa. Banyak kali pun tak apa. Jangan bergerak sekali dengan tapak sudah. Tapak rapat. Lepas tu jari je bergerak. Kalau lagu ni, tak apa banyak kali pun tak apa. Kerana dikatakan perbuatan tu ringan. Walaupun banyak sekali pun tak apa. Banyak kali. Tapi kira kata ringan. Tak apa tu. Buat lagu tu. Buat lagu tu. Tu jaga tu dia cara nak garu. Walaupun di mana-mana pun. Walau di pohon pun. Buat lagu tu. Tapak tangan kita ni rapat dengan tubuh. Sehingga bila kita gerak jari seolah tapak tak bergerak sekali. Maka ketika tu tak apa diberi maaf. Hak tak lehnya duk guni. Lagu ni kalau berserta 3 kali berturut-turut maka batas semaya. Orang panggil perbuatan tu besar tapi hak ni ringan. Menggerak, menggaru dengan anak jarinya, jari seorang. Tu dengan tiada bergerak tapak tangan. Sebab itulah mazhab kita Syafi'i kalau teka duk tahiyat tu kan ada kan asyhadu alla ilaha ada jenis orang hak pasal gerak jari saya tengok tak. At-tahiyyatun mubarakatus salawatut dok gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka apa hukum bergerak jari lagu tu? Jawabnya makruh. Tak batal, makruh. Tidak disunat dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i bila kita at-tahiyyah asyhadu alla ilaha illallah bila su'di Allah disunat angkat jari. Serta kita hati isyarat mengisyaratkan membesarkan Allah SWT. Tidak ada Tuhan malaikat, Allah satu je. Allah satu je. Jari kita angkat lagi. Angkat jari naik. Tak usah bergerak pun. Angkat sekadar tu. Angkat sekadar tu. Lepas tu mata, disunatkan mata kita tengok pada jari tu pula. Tu ketika tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekadar tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tika tu ada pula setengah ulama bila sudah asyhadu an la ilaha illallah maka awak turun. Kada tu ya. Ada setengah ulama pakai berkekalan jari kita tu duduk lagu tu selalu. Kekal lagu tu sampai kepada salat. Tu lagu tu.
Setengah kata awak tunggu. Tapi tak disunat duk begini. Tu duk main gapo? Duk main gapo? Hak tu makruh. Hak tu makruh. Adapun kalau berserta dengan tapak lagu ni, ada jenis ni hak pasal telajak yang musing sampai ke tapak dia. Ha ni kira sekali tu kalau musing gitu. Oh, so, dua, tiga. Hak tu akan nak membawa kepada batal. Jaga molek. Kalau lagu tu nak membawa kepada batal. Tetapi kalau sekadar gini, makruh lagi. Tapi orang tengok pelik lah. Yang ni mari mana ni? Puak baru dah apa? Tu. Tu satu lah kita tunggu mazhab kita Syafi'i jalan ni. Ulama kita tu dah buat siap dah. Tu habis itu. Habis itu. Maka kata dia, menggaru dan tiada bergerak tapak tangan. Supaya tu juga orang masalah ni supaya tu juga ni kalau kita bergerak jari ni makruh. Supaya tu juga kelip mata. Tak apa, tak batal. Berapa kali gelik pun tak apa. Klik tak apa. Kerana masuk dalam perbuatan ringan hak tu. Tak dikira batal. Kita klik mata, klik. Tapi kalau tidak ada hajat gapo, tak ada sakit gapo mata wasa pedih, wasa penar, tak apalah kita wasa klik gitu. Tapi tak batal. Tapi kalau tidak ada hajat gapo-gapo, duk klik apa, klik nak main semaya pula. Tapi kalau dia kosat nak bermain-main, harai kadang kosat bermain-main. Tapi kalau tak ada kosat main gapo saja, berkelip-kelip, hak tu makruh dia kerja. Kelip mata, gerak bibir. Bibir duk main bibir. Bukan mamah saat ni ngap gitu. Ni bibir ya. Gerak bibir. Maka tak batal kerana masuk dalam perbuatan ringan. Perbuatan ringan. Jelai lidah mari sekali. Tu. Tu tak kena buat lah. Kalau saya buat nampak huduh, aku takut keluar rupa huduh lagi. Jelai lidah lagi sekali, maka jadi ringan rupa dia, maka tak batal. Tapi kalau jelai 3 kali berturut-turut, ada ulama Imam Bulkini kata batal semaya. Kalau jelai lidah berturut-turut 3 kali krak. Tu maka batal semaya. Lidah ni tak boleh. Kalau pergi sekali, tak apa. Orang panggil ringan lagi. Bibir mulut, tak apa. Mata, berkelip mata, tak apa. Jenis hidung, pasal telinga bergerak dah kot. Yang main telinga dia. Bergerak telinga dalam semaya. Apa hukum? Makruh. Tak batal sembahyang kita. Tu dia. Habis tak batal semaya kita. Sos semaya lagi. Kalau duk rupa tu dah. Habis itu, yang pentingnya bergerak saat ni tu perbuatan yang berat ataupun banyak saat ni tu, maka batal semaya. Batal semaya kita. Tapi masalah garu ni jaga sekiranya dia tipu penyakit. Allah Ta'ala dia tipu penyakit yang tak boleh duduk. Duk lekat gatal semua, kena garu semua. Tu garu semua dah dia. Aduh, bila bertipak mula. Kena garu. Nak sobar tak boleh dah. Garu semata. Maka ketika tu kalau berturut 3 kali pun tak apa. Tu hak tu tak apa. Kalau lagu ni. Tu tak apa. Sekiranya ditipu penyakit lah. Tergaru sampai ke. Maka ketika tu tak apa. Kerana darurah sangat. Darurah ketika tu diberi maaf pula oleh syarat. Syarat kita tak jadi tekan ni. Tu. Tu dia. Habis itu. Tu. Sepatutlah juga. Setengah-tengah orang ni, dia gatal gitu-gitu. Dia boleh sabar, dia boleh tapi saja tabiat supaya dengan orang tu muka dia kan. Muka dia ada jenis dua, resdung masalah. Dia gatal muka. Tapi gatal tu dia bukan membawa kepada sikit-sikit je. Sikit boleh sabar ada ustaz. Lepas tu hilang lagi. Tapi ni tak. Saja tabiat. Hak tu akan kadang membawa dah batal tu jaga. Yang penting kalau 3 kali berturut-turut dengan dobit yang saya catat sebelum-belum ni, maka hukumnya batal.
Tapi kalau hati kita, aku buat tadi, banyak ke sikit tak ingat. Kita timbul syok mari dalam hati kita. Aku buat saat ni, kira kata banyak ke sikit, maka dikira sebagai sikit. Diambil sikit, maka tak batal. Maka tak batal. Tu jaga molek tu. Tu dia. Habis itu. Tu. Begitu juga kalau kita gatal kaki kita. Misalnya, kalau kita boleh sabar yang tidak, orang panggil gatal sikit ya. Yang tidak jadi penyakit atau tidak jadi mudarat gapo. Kalau kita tak garu dia, maka ketika tu tak leh tu kaki duk pergi ambil kaki mari duk garu. Kadang-kadang duk cek. Nampak rupa lain dah. Malaikat penyakit dia di kaki tu gatal, ditipu penyakit gatal sehingga tak boleh dah. Tak garu, tak boleh duk dah. Sangat susah hati dan penyakit. Maka ketika tu bolehlah garu. Ambil kaki dia garu sekadar hajat dia tu. Tu tak apa. Habis itu, maka kalau qada tu, maka tiada batal sembahyang dengan dia, dengan perbuatan yang ringan tu. Tak batal sembahyang dengan dia dengan perbuatan yang ringan. Tak apa, hak tu tak apa. Tu muka kan ke-18 dah tu. Tu langkah pergi muka 18 dah. Ada kitab, kita buka kitab gitu. Belah tak pandai tulis pun tak apa, tengok pergi. Lama-lama ya kau nampak tu. Baca dah ada pun. Baca lagu tu dengan lama kelamaan insya-Allah. Tu dia. Tu. Habis itu. Tu dia. Habis tu dah. Tu syarat yang kita lepas. Yang jaga molek tu syarat semalam apa? Bercakap dengan sengaja, berhuruf suara. Hak tu tak boleh. Lepas tu kedulapan masalah melebihkan perbuatan rukun fi'li. Hak kita ngaji dah. Hak tu tak boleh. Tapi masalah semalam orang hak jangan lupalah bagi mereka yang demam, misalnya dia demam, dia batuk. Dan batuk dia tu seolah kata tak boleh tahan dah. Dia tubik sendiri dah dengan, kalau kita kaca doa pun, dia tak boleh dah. Dia keluar dengan cara terpaksa mari dah. Maka ketika tu tak apa. Ketika tu tak apa. Nak buat kan? Yang tak bolehnya, boleh duduk. Tak ada apa. Boleh duduk. Kadang-kadang, dia boleh duduk. Dia boleh keadaan dia tak ada apa, tak ada batuk ke apa. Kalau dia tak buat-buat, maka tak jadi batuk. Orang kita ni dua jenis. Jenis yang batuk keluar dengan tidak boleh kawal. Nak kawal tak boleh. Dia tubik. Tubik. Ada satu jenis lagi, dia boleh kawal. Tapi kalau dia buat-buat, maka jadi batuk tubik juga. Maka jadi tu tak boleh. Jenis tu kita nak buat, tak boleh. Dia akan keluar. Sekiranya, bila tubik suara tu dan diiktimankan bersuara, maknanya kita nampak, kita dengar tu, maka timbul huruf yang ada pada suara tersebut, 2 huruf, maka hukum batal. Begitu juga kalau hingu kita keluar, maka jaga-jaga molek. Jangan sampai ke duk seh semata wak supa dengan kita duduk di luar semaya, tak boleh. Ni sikit-sikit seh. Jaga-jaga situ. Kalau tidak berhajat sangat-sangat, maka sekadar kita buang ya. Kalau kita ada tisu ke masalah, kita jaga tisu dalam poket kita. Lepas tu ambil tisu tu bawa keluar untuk isakkan hingu kita tu dengan cara perlahan-lahan, dengan cara koho gitu je. Lepas tu dibawa masuk dalam poket pula. Kerana hingu tu bukan najis, ya hukumnya suci hingu tu. Cuma kalau kita duk seh semata dengan tidak dia mudarat gapo, tidak berhajat gapo sangat, membawa kepada bersuara itu
Ulama hukum kata batal juga semaya. Batal juga semaya. Tu. Habis itu. Tu jaga tu dah. Adapun dua gerak atau dua langkah. Adapun dua gerak, dua kali gerak, jadi dua gerak berturut-turut. Dua gerak supaya kita kata kita garu. Dua gerak atau dua langkah, yang ni dua langkah berturut-turut. Kita langkah lagi seperti ni. Pop. Gi langkah kaki kanan, kemudian kaki kiri pun ikut gi selalu dah. Pop. Gup. Tu langkah orang panggil dua langkah tu. Atau dua kali gerak, kita kata tapak dua kali. Tu berturut-turut. Oh, sedikit namanya. Nama dua gerak atau dua langkah tu sedikit namanya. Jadi sedikit pada uruf. Orang panggil sikit tu bukan banyak. Yakni maka tiada batal sembayang dengannya. Dengan dua gerak atau dua langkah saat ni tu. Tak batal semaya. Tak batal semaya. Tu ingat jaga molek lah cara tu. Dalam semaya kita biar betul-betul khusyuk. Jangan hajar. Orang kita kadang-kadang dia ajar tabiat bergerak. Jadi bergerak semua. Ni pun tak boleh juga ni, jaga nah. Kadang-kadang tangan kita bergerak, kepala kita sekali. Ni. Tu. Misalnya ya dia. Dia rokok dah. Dia rokok. Lepas pada dia rokok, Sami'allahu liman hamidah. Maka tangan yang angkat tu tak apa tu. Hak tu sunat. Sunat kita angkat. Tak apa situ. Tapi lepas pada angkat, apa kata? Tangan kita dibetulkan dengan diri tubuh kita. Dengan tidak bergerak lagi. Sekiranya kita bergerak lagi juga. Hak tu orang panggil, kita kerja perbuatan yang tidak disuruh dalam semaya dah tu. Maka mulai bilang. Ni. Sami'allahu liman hamidah. Orang lagu ni. Sami'allahu liman hamidah. Gi sekali. Mari. Tu dia. Tu. Ni so dua. Tu kira sekali. Dua kali dah. Pasal kiranya kepala dia ni. Kepala dia tu bergerak lagi sekali juga. Sami'allahu liman hamidah. Tu. Maka jadi 3 kali. 3 kali juga. Tangan sekali, tangan ni sekali, 2. Kepala pula sekali. 3. Maka tak leh. Tak leh tu. Kepala ni kalau bergerak 3 kali, maka kira kata 3 kali berturut-turut. Macam mana? Macam mana? Dia kata, kepala dia. Krek. Tu dia rasa lengah kepala dia. Dia hajar tabiat kepala dia. Maka lengah kepala dia, ia pun bergerak 3 kali. Krek. Maka kira batas semaya kerana 3 kali berturut-turut. Ataupun tangan. Tu macam-macam dah. Masya Allah. Ini satu tabiat kita. Kadang-kadang tabiat jenis kita. Kalau orang yang pakai jubah dan juga dia pakai kelubung lagu tu, ambil kain kelubung, kadang-kadang tangan dia tu tak dia tu. Dia sentiasa bergerak untuk membetulkan baju dia, betulkan perkara-perkara ni sehingga lupa kata perbuatan tu kadang banyak dikatakan berturut-turut pada perbuatan. Kadang-kadang tak sedar perbuatan tu membawa kepada batal semaya. Tu jaga belaka tu, kepala tu satu dah kata kira satu. Kalau bergerak dengan tangan tik pula serta dengan kepala dia. Tu. Maka tak boleh. Maka yang ni satu lagi, ada juga yang ulama kata itu pun satu masalah. Selepas daripada kita sujud. Lepas daripada kita sujud, Allahu Akbar.
sujud. Tu. Lepas tu sebelum kita naik untuk berdiri qiyam pada rakaat selepas pada tu pula tu, ya ada tu yang sunat angkat tangan dan sunat tak angkat tangan sebelum pada letak tangan di bahu kita ni, di perut kita ni. Tu. Misalnya rakaat yang keberapa? Rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Lepas pada kita sujud rakaat yang pertama, naik kepada rakaat yang kedua, ketika tu dia tak sunat kita angkat tangan. Angkat tangan tak sunat. Lagu mana? Lepas pada kita naik daripada sujud, Allahu Akbar. Ya lagu tu lalu. Tidak disunat kita Allahu Akbar. Dia tak ada akid sunat dah. Tak sunat kita angkat tangan kalau rakaat yang kedua. Adapun kalau rakaat yang ketiga, tak apa, selepas pada kita baca tasyahud awal, kita bangun mari, maka itu sunat angkat tangan. Maka angkat tangan kita rakaat yang ketiga tu tak ada masalah. Hak tu disuruh oleh syarat suruh. Masalahnya angkat tangan ketika bangun sambung rakaat yang kedua. Kita sambung rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Ketika kita bangun tu tidak sunat kita angkat tangan lagu ni dah sebelum pada letak tangan ni. Tak sunat angkat tangan. Kalau kita angkat juga makruh. Makruh. Tidak batal lagi. Sebab 2 kali ya baru. 2 gerak tu kira 2 kali. Masalahnya kepala kita ketika tu kita pergi bergerak sekali dengan hak tu, batal sembahyang. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu dia. Hak ni 2, kepala tu nuksa jadi 3. Ketika tu batal sembahyang juga tu. Batal sembahyang. Allahu Akbar. Sikit-sikitnya nak kena amati. Kena amati. Tu. Habis itu tu nah, jaga-jaga. Maka tiada batal sembahyang dengan dia. Habis. Cuba tengok lagi pada syarat yang ke berapa? Syarat yang ke terakhir, syarat yang ke-9. Ke-9. Yang kata dia. Ke-9 daripada 9 syarat. Ke-9 daripada 9 syarat. Hak tu apa dia? Yang terakhir dah ni. Jangan mengirja perkara yang membatal puasa. Kok mana pula pergi kait dengan puasa? Bukan kita puasa ni, bukan bulan Ramadan. Tapi kalau kita kerja perkara yang buat jadi batal puasa, maka batal juga pekerjaan itu akan sembahyang kita. Sembahyang kita pun batal juga. Di dalam sembahyang, kalau kita kerja apa saja yang membawa kepada batal puasa, kalau di luar sembahyang pun kita kata, kalau kita kerja benda tu batal puasa kita, maka kalau kita kerja perkara tu, sembahyang pun batal juga. Sembahyang pun batal juga. Tu. Habis itu dah. Maka kata ke-9, jangan mengirja perkara yang membatal puasa dalam sembahyangnya. Dalam tu takluk kepada jangan kerja tu lah. 9, jangan kita kerja perkara yang membatal puasa. Jangan mengirja dalam sembahyangnya. Sembahyang apa? Sembahyang bagi seorang. Tu. Habis itu. Habis dah. Tu. Maka hak tu zat ni tu kira-kira mari, kena cara sekali lagi tu dalam sunat hai'ah lagi akan datang. Kita tak akan memuat tepat tu untuk nak hurai pada malam ni tu. Apa rakit tangan lah,
apa semua itu, bagi orang yang ada maklumat sebelum tu, dia boleh agak kira dah. Tapi orang yang tak ada maklumat lagi, tak ada buku apa lagi belum pada tu, tak tahu ada hulu hilir lagi ke, bagi mereka tu sipir tengok dulu. Nanti kita akan bahas dalam masalah sunat hai'ah lagi akan datang di belakang-belakang kitab ni. InsyaAllah lah. Yang angkat tangan tu, apa tempat di sunat kita angkat tangan. Kalau lain daripada tu, angkat juga hukumnya makruh. Dan kalau kita tak bercara, molek kadang-kadang membawa kepada batan sembahyang. Tu ya adalah tempat dia. Maka kata dia, kita kata jangan mengirja perkara yang membatal puasa dalam sembahyangnya. Sembahyang kita seorang ni. Tu. Seperti, dia kata misalnya, makan ni batal puasa dah. Batal puasa. Kita pun makan dalam sembahyang. Apa hukum? Batal sembahyang kita kalau kita makan. Tapi syarat kait molek. Tu. Kait. Makan tu yakni, tulis situ, yakni makan dengan sengaja. Walaupun sedikit sekalipun. Makan yakni dengan sengaja. Dengan sengaja. Jikalau sedikit sekalipun. Tulis itu dulu. Jikalau sedikit sekalipun. Adapun kalau makan dengan terlupa. Adapun kalau makan dengan terlupa, maka tidak batal jika sedikit. Dan batal kalau makan banyak. Kalau makan banyak. Tu dia beza situ sikit ya puasa dengan sembahyang ni. Jadi, ni kita kira semaya dulu. Kita asal perbincangan, makan ni membatalkan puasa. Dengan tidak tafsirkan lagi lah, tak tafsir lagi. Kita kira secara umum, makan tu membatalkan puasa. Begitu juga dalam sembahyang kita, kalau kita makan. Kita semaya tepi dinding, lepas tu di dinding atau di kerisi tu ada air, kita pegang air minum. Kita minum air. Atau makan apa saja, kita ambil makan. Maka batal sembahyang. Tapi kira, makan tu makan dengan sengaja. Sengaja makan. Sengaja makan. Kalau kita sengaja makan, maka batal sembahyang kita. Jikalau sedikit sekalipun. Kalau kita makan sikit pun, dengan sengaja, batal. Apatah lagi kalau banyak. Sangat lagi lah. Satu. Kalau makan dengan terlupa, tak ingat kata dia duk sembahyang, tak ingat kata dia sembahyang, dia ambil makan dengan cara terlupa kata dia sembahyang. Apa hukum? Jawabnya, kalau sedikit, tak batal. Makan sedikit je. Lepas pada makan teringat, tu, aku duk sembahyang. Maka sikit tadi tu, tak batalkan sembahyang. Tapi kalau banyak, makan air 2 gelas, segelas dah. Bukan setegak dah, makan segelas dah. Minum segelas dah. Bunyi dah. Tu. Maka kira banyak. Bila banyak tu, teringat kata, aku sembahyang ni. Masya Allah, orang kita ni lupa lagi dah. Kata dia sembahyang dah. Takdir kata ada begitu. Maka dia terlupa kata dia sembahyang, tiba-tiba dia makan banyak. Tu. Maka batal sembahyang dia. Itu masalah sembahyang. Berbeza sikit sini dengan puasa. Puasa ni kalau makan dengan sengaja, sikit, batal puasa. Batal puasa. Kalau walaupun sikit pun batal puasa. Tetapi kalau makan dengan cara terlupa, walaupun banyak pun tak batal. Tu.
tak batal. Kita bangun pagi mari, nasi ada lagi sekerak puyuk, ada lagi setengah puyuk. Oh, lap pun ada. Lupa kata puasa. Geruk. Habis setengah puyuk. Sepinggir, 2 pinggir nasi kita makan. Lepas tu bini kita kata, "Hei, bedok puasa tu. Apa nak makan?" Allah, lupa. La ilaha illallah. Lupa kata hari ni 1 Ramadan. Lupa. Semalam tu niat dah. Hari ni lupa kata 1 Ramadan. Makan lagi habis puyuk dah. Apa hukum? Tak batal puasa dia. Walaupun dia makan banyak. Sebab apa je beza dua ni? Kerana dalam puasa ni, orang kita je duduk relax biasa. Kedudukan puasa ni, kedudukan yang tidak mengingatkan kita kata kita puasa dah. Beza dengan semaya. Semaya orang jarang-jarang tak ingat lagi ke duduk tangan duduk sini. Kalau makan banyak juga, berarti ni teruk benar dah, hukumkan puasa dah. Kerana orang kita ni, kalau duduk dalam kelakuan ni, memanglah dia tu, dia jaga kata dia semaya. Lalu tu hukum syarak kira kata, puasa ni kalau makan banyak pun tak apa, tak batal. Kalau terlupa. Lain daripada solat, sembahyang, kalau terlupa dan makan banyak, maka batal semaya kita. Kalau makan sikit dengan cara terlupa, tak batal. Kalau sengaja tak terlupa, sikit pun batal. Apa tu lagi banyak. Tu dia. Tu dia. Habis itu jagalah. Tu masalah makan. Dan memasukkan suatu ke dalam rungga. Yalah juga. Masukkan suatu ke dalam rungga. Apa rungga? Lubang terbuka. Ya buat gitu. Lubang terbuka. Lubang terbuka ni berapa? Telinga kita ada buka semua. Lubang terbuka, lubang yang sentiasa buka. Tu maknanya telinga kita, hidung kita, mulut kita, yang lubang sama ada terbuka. Lepas tu dubur kita, kubun dan dubur kita, itu sentiasa terbuka. Itu dinamakan rungga, lubang terbuka. Kita pergi masukkan suatu ke dalam rungga kita. Jari kita korek hidung kita ni sampai ke dalam. Batal semaya kita. Kerana ketika korek hidung tu, batalkan puasa kita. Tapi cara korek hidungnya maknanya sekadar mana masuk yang sedikit tak apa, sekadar tepi-tepi bira ni, hak tu tak batal lagi. Masuk, ulama kata, ada setengah tu kata masuk sekadar kuku ni. Bila masuk kuku ni, satu eci ni, kira-kira kuku ni, masuk lagi, tu, maka masuk ke dalam rungga dah, nama dia. Maka ketika tu batal semaya kalau kita masukkan suatu ke dalam rungga kita. Isau kok ada semaya isau kok. Tu batal semaya. Ada juga dah takdir kata masalahnya. Memasukkan suatu ke dalam rungga, lubang terbuka kita. Maka batalkan puasa kita, maka batalkan sembahyang kita tu. Kalau kita kerja tu. Sebab kalau kita puasa, kita kerja benda tu batal, maka tekala semaya pun batal. Misalnya, seperti hidung, you nak misal bagi lubang terbuka seperti hidung. Kita masuk suatu dalam hidung kita. Dan telinga kita, ambil jari hello masuk dalam telinga. Tu ketika semaya, maka batal semaya kita. Jangan memasukkan suatu ke dalam rungga ketika kita semaya. Sebab tu juga. Tu. Lepas tu kata dia, kalau digagahi sekalipun, dipaksa sekalipun digagahi. Kalau kita mengaji ibarat, ya royah di mana? Ya royah ke mana? Tu rupa-rupanya ya royah kepada jangan mengirja tu. Jangan mengirja perkara yang batal puasa Jangan kerja benda yang batalkan puasa. Makan tak boleh. Minum batal. Masuk suatu ke dalam rungga pun batal. Jikalau digagahi, jikalau dipaksa. Jadi pada makan minum misalnya, kalau digagahi sekalipun, apa sekalipun, batal juga sembahyang. Orang mari paksa kita. Mu kena makan? Makan? Tak makan? Tak makan aku tak apa. Mak makan aku bedih.
Maka dia terpaksa kena makan gak muka kena jaga nyawa dia ni. Tu kena jaga nyawa dia ni. Dia ambil air pun minum. Orang paksa suruh minum. Orang paksa suruh minum. Maka ketika tu apa hukum? Batal juga semaya. Walaupun dengan cara digagahi sekalipun. Lain pada terlupa saat ni. Hak ni digagahi ni dia tahu dalam keadaan terjaga dia, tapi benda dia digagahi, dipaksa. Maka ulama kata batal juga semaya. Kerana apa? Kerana ya benda tu nadir sangat berlaku, jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang orang kita dipaksa korek hidung, dipaksa korek telinga dalam semaya ni, jarang-jarang. Sekiranya berlaku juga cara gagahi dan paksa maka batal juga semaya. Batal tu batal lah. Nak buat gana? You kena qada pula lah. Cuma batalkan kita ketika kita dipaksa tu tak haram tu ya. Maka tak berdosa kita dengan sebab kita membatalkan sembahyang kita dengan cara digagahi. Dan mana berdiri kita dah. Ambil senapang mari. Tembok kita nak berdiri kita dah. Mungkin kena makan. Kita dah sembahyang. Kalau tak makan, aku berdiri. Lepas tu kita ambil ayat makan untuk jaga nyawa kita. Apa hukum sembahyang? Batal. Tapi membatal sembahyang ketika tu dosa tak? Tak berdosa dengan sebab dengan sebab darurah tadi. Tak batalkan puasa kita, tak batalkan sembahyang. Tak berdosa dengan sebab kita membatalkan sembahyang itu. Cuma batal kena qada semulalah. Kena qada atau i'adah semula. Tu je. Maka batal sembahyang dengan mengerjakan tersebut. Ni dengan cara umum lah ni. Maka batal sembahyang dengan mengerjakan tersebut. Apa tersebut? Yakni perkara yang membatalkan puasa. Yakni perkara yang membatalkan puasa. Habis itu. Nah. Tu dia. Kalau, maka kata dia, inilah 9 syarat. Inilah daripada syarat pertama lagi. Inilah mulai daripada pertama sampai ke sini ni. Inilah 9 syarat. Ada semua 9 syarat. Syarat, yakni syarat sah sembahyang. Itu makna itu. Inilah 9 syarat, yakni syarat sah sembahyang. 9 syarat sah sembahyang. Yang wajib jaga betul-betul. Yang wajib atas tiap-tiap orang yang sembahyang tu. Jaga betul-betul. Apa betul-betul? Jaga sungguh-sungguh. Kena jaga sungguh-sungguh. Kalau tak jaga, tak sah sembahyang. Okay? Kena jaga betul-betul lah. Jaga sungguh-sungguh. Jaga pada sembahyang kita. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kena jaga 9 syarat ni. Jaga betul-betul pada sembahyang kita. Dan kalau tinggal, tidak cukup satu syarat daripada 9 syarat ni, sekiranya terluput mana-mana satu daripada 9 ni, saya tidak sah sembahyangnya. Sembahyang bagi seorang tu tak sah. Tu jagalah dah. Jaga betul-betul. Maka kembalilah kita tengok dengan cara halusi, tengok lagi kita duk baca mari tu. Jauh daripada awal sampai kepada di sini. Semoga kita dapat manfaat dalam pengajian kita ni. InsyaAllah. Tu. Kadang-kadang setengah orang tu dia baru tengok malam ni. Bila dia tengok malam ni, dia timbul soalan macam-macam. Kalau lagu tu macam mana? Kalau lagi, padahal jawab soalan dia tu sudah terjawab daripada kelas sebelum pada tu. Kalau orang yang turut-turut mari, ya nampak rupa. Tapi dengan sebab kadang-kadang kita tak ada mengaji berhubung-hubung, baru nak cubik-cubik je. Nak sikit-sikit je. Ia pun simbol soalan. Padahal soalan tu sudah jawab terlepas dah. Pun anda juga. Kadang-kadang soalan tu akan dijawab pada lagi akan datang. Ada juga. Hak tu tak apalah. Maka yang pentingnya kita berterusan, insya-Allah. Kita tengok sikit satu demi satu dan kita kena qadar kitab. Jangan kita sebelum kita nak ngaji ni kita kena qadar kitab. Kitab ni dikarang
untuk orang peringkat mana dan bahasan mana yang sesuai dibahas ketika mengajar dia, ataupun bahasan mana yang tak sesuai lagi kalau kita membahaskan dia, atau sekadar mana, kerana ia ada martabat dia, kelah-kelah dia. Kadang-kadang sebagian hukum tu sangat rumit, maka tak sesuai dibahaskan dalam kitab yang dikarang untuk mubtadi masalah. Maka hak tu terhenti kepada orang mengajar masing-masing lah. Terhenti kepada orang mengajar masing-masing. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kepada kita hingga kita dapat faham betul-betul dalam urusan agama dan dijadikan kita orang yang dapat kebaikan yang besar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesiapa yang Allah Taala menghendaki dia, yang telah menetapkan kepada dia pada azali, siapa yang Allah Taala sudah menetapkan pada azali bahawa dia itu akan mendapat kebaikan yang besar, maka Allah Taala akan memberi taufik kepada dia untuk mengaji agama sehingga dia dapat faham betul-betul dalam urusan agama. Maka itu tanda kata dia tu dapat kebaikan yang besar, sebagai sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga kita masuk dalam orang yang yufaqihu fiddin itu tadi, insya-Allah taala. Maka sekadar tu dulu, kita sambung pula pada rukun sembahyang pada muka 18 juga. Ini satu benda yang penting juga. Kita bahas ada masalah takrif rukun dan syarat tu, dan kita akan masuk bicara masalah rukun pula. Sekadar tu dulu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, wa 'amalin la yurfa'u, wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.